Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hayyi lana min amrina rashada. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim. Yang dihormati Tuan Imam, yang dihormati Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, Allah izinkan kita berkumpul lagi pada malam ini untuk menyambung lagi kuliah kita dalam buku Manusia dan Islam. Yang hari ini kita masuk tajuknya iaitu Al-Quran adalah kebenaran yang dicari oleh manusia. Begitu. Baik. Dia kata di sini sebenarnya banyak kitab Allah SWT yang telah diturunkan sebelum daripada Al-Quran. Tetapi setelah para nabi dan rasul itu wafat, maka orang yang kemudian telah mengubah, meminda dan membuat takwil hingga menimbulkan perselisihan yang sangat hebat dalam agama. Umat manusia sedang menghadapi ancaman dan malapetaka kerana mereka meninggalkan agama Allah SWT yang berdasarkan kepada tauhid yang tulen dan lain-lain rukun iman kepada agama, meninggalkan tauhid yang tulen dan juga lain-lain rukun iman, meninggalkan yang itu menuju kepada agama yang syirik, agama berhala, dan ada pula yang tidak beragama sama sekali, serta aliran etis, politism dan sekularisme pada abad-abad yang terkemudian ini. Begitu ya. Jadi dia kata ada beberapa kitab yang adalah diturunkan sebelum Quran. Biasalah Rasul sebahagiannya ada kitab yang ajaran kitab itu diguna pakai sehinggalah Rasul yang mendapat kitab baru. Maknanya ada ajaran yang baru. Bukan agama yang baru, ajarannya yang baru. Dia upgrade ajaran tu sebab mungkin keadaan manusia yang tidak sama pada masa itu, maka kitab itu di-upgrade. Maka tinggal kitab lama sebab ada kitab baru. Begitu. Ya. Masalahnya kitab lama itu diubah suai oleh ahli-ahlinya. Begitu. Ya. Dan pengubah suaian isi kitab itu dan ditakwil dengan kefahaman ulama-ulama mereka lah pada masa itu, ya,
Tetapi mungkin kitab yang zaman itu yang tidak, mungkinlah kita kata tak ada dicetak macam sekarang kan. Jadi dia banyak menggunakan hafalan ataupun ingatan atau kefahaman berdasarkan kitab yang ada tu sahaja. Jadi ada yang mengubah, mungkin ada yang tahu benda tu diubah, maka jadilah perbalahan. Ya. Dia kata ini ajaran kitab, mana pula yang aku tahu kitab tu dulu dia kata begini-begini. Mungkin dia begitu, ya. Akhirnya terima perbalahan yang banyak. Ini. Dan itulah yang berlaku kepada semua kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu. Sebab kitab itu dia tidak kitab akhir. Kitab itu adalah kitab semasa. Ya. Jadi dia kata apabila ajaran itu telah pun diubah, maka menjadilah suatu perkara yang merosakkan umat. Ya. Kecuali umat itu dia mengikut pula ajaran kitab yang baru. Dia baru selamat begitu. Dia memang macam tu. Ya. Dan akhirnya, ya, dia kata apa? Umat manusia sedang menghadapi ancaman dan malapetaka kerana mereka meninggalkan agama Allah SWT yang berdasarkan bertauhid yang tulen dan lain-lain rukun iman kepada agama yang syirik. Tuan-tuan, kalau berdasarkan ayat ini, ya, dia mengatakan umat manusia sedang menghadapi ancaman dan malapetaka sebab meninggalkan agama Allah menuju kepada agama syirik. Kalau kita tengok kepada ayat ini, ya, mungkin juga kita akan terfikir apa malapetaka besarnya kalau orang tak nak ngikut Quran, kan? Kita tengok negara-negara yang tidak Islam macam okey juga. Nampak sekarang ni lebih bagus daripada negara Islam gayanya, ya. Sedangkan negara Islam mempunyai sumber-sumber bumi yang cukup banyak. Maknanya kalaulah kebahagiaan ataupun kebaikan itu datang daripada harta dunia, maka negara-negara Islamlah patut yang hebat. Sebab hasil bumi mereka sentiasa banyak. Ya. Ini. Macam Singapura yang kecil itu pun, yang tak ada apa benda hasil bumi, air pun beli dengan Malaysia, ya. Tapi mereka boleh menjadi negara yang ada perkaranya dilihat sangat bagus, ya. Kenapa negara yang kita ni konon negara Islam yang ada sumber bumi, ya, walaupun kita taklah hebat sangat banding negara-negara lain, negara Islam lain, tapi kita pun ada sumber-sumber bumi yang hebat juga, ya. Nampak seolah-olah kita ni macam teruk benar gayanya, ya. Sehari dua ni lagi teruk gayanya, ya. Ini masalah penyakit pun teruk, masalah ekonomi pun teruk, masalah politik pun teruk. Maknanya teruk belaka kita ni, ya. Macam le COVID-19 ni kita je yang kena. Konon-konon begitu, macam kita je yang kena, kan. Padahal negara lain kena juga, tapi kita ni teruk no. Cuma teruk-teruk kita ni masih nampak banyak yang okey. Sebab bila yang okey itu banyak, maka yang okey ni lebih dilihat daripada yang teruk. Maka yang teruk tu kalau ada 10 mungkin nampak 2. Tapi yang okey ni kalau ada 10 mungkin nampak 7. Jadi nampak macam okey kan. Tapi bila kita selami situasi sebenar, kita nampak, tak apa nak okey rupanya. Dia begitu. Ya. Okey. Jadi sebenarnya apa yang malapetaka-nya? Sebenarnya tuan-tuan, dia begini. Saya macam
ada terbaca satu terdengar, tertengok satu video ceramah yang dikatakan rezeki itu, ya, sebahagian daripada rezeki itu, yang kita faham rezeki itu duit, ya, makan, benda-benda begitulah yang kita tahunya rezeki, anak, kerja, rezeki begitu, ya, rumah, kereta. Dalam video tu kata sebenarnya di antara rezeki juga yang sangat penting, rezeki itu ialah apabila kita boleh beribadah kepada Allah, dia kata. Itu rezeki. Bila dia kata begitu, bukan kita tak tahu sebenarnya, tapi kita tak berapa perasan tau. Bila terdengar begitu, dia punya ulasan tu sesuatu yang sangat dalam, yang kadang-kadang bila kita fikirkan macam tak berapa betul. Begitu, ya. Orang sembahyang, berdoa, beramal itu dan ini kerana nak dimurahkan rezeki, contoh, ya. Orang yang mengamalkan ayat 1000 dinar umpamanya, dia nak rezekinya dimurahkan kerana mengamalkan ayat 1000 dinar, ya. Mungkin ada di antara kita yang buat begitu. Jadi kita beramal tu pasal kita nak rezeki kita murah. Bila dia kata bukan itu, dapat beramal tu dah rezeki dia dah. Kita boleh sembahyang tu rezeki, ya. Banyak orang yang dia boleh sembahyang tapi dia tak sembahyang, ya. Kita insya-Allah kita sembahyang, tapi ada tak yang kita boleh sembahyang tapi kita tak sembahyang? Ada tak? Ada juga. Apa benda? Sembahyang apa? Ya. Contohnya sembahyang sunat. Itu contohnya, ya. Mungkin kita kata yang paling tak ada masalah untuk kita sembahyang contohnya ialah sembahyang tahajud. Contoh. Sebab tahajud itu di tengah malam yang kita tak ada kerja apa, sebenarnya kan tidur. Kalau siang ni nak sembahyang duha ke, kita nak sembahyang apa-apa lain yang waktu-waktu siang ni, rawatib nak buat zuhur sebelum zuhur 4 sampai zuhur 4 ke, kalau jenis kerja pejabat gitu, mungkin dia, tak sempat ke, tak boleh. Kalau aku buat juga aku terambil waktu pejabat ke waktu kerja. Adalah alasan, ya. Tapi kalau tahajud apa dia alasan? Tidur je alasannya, ya. Tapi berapa ramai orang yang buat? Jadi maksudnya, kalaulah kita tu boleh bangun dan kita bersembahyang, ya, hanya dengan kekuatan yang Allah beri kita boleh buat begitu, sebenarnya kita telah mendapat rezeki. Apa dia? Rezeki untuk bangun solat tahajud. Tu, ya. Mungkin bagi kita, apa itu rezeki? Itu bukan rezeki, itu amalan. Kita kata begitu, ya. Sebenarnya kalau kita kata kereta itu rezeki, itu apa rezeki? Itu bukan rezeki, itu kereta, itu kenderaan. Kita cakap macam itu, kan? Apa itu rezeki itu apa? Rezeki itu sesuatu yang sebenarnya kita, Allah izin yang kita buat dan kita dapat benda tu. Tuan-tuan, kalau Allah tidak izinkan kita untuk beribadah pada Dia, ya, sedangkan kita nak, pada masa tu kita sebenarnya rasa nak sangat ibadah tu, tetapi Allah tidak rezekikan. Jadi dia kata dapat beramal itu adalah rezeki. Itulah perkaranya yang nampak lebih kurang sama macam ni, ya. Iaitu dapat melaksanakan segala apa yang terkandung dalam Quran itu adalah merupakan suatu nikmat, adalah merupakan suatu kejayaan yang sangat besar, adalah merupakan satu malapetaka kalau isi Quran itu, ajaran kitab itu tidak dapat diamalkan. Malapetaka besar, ya. Belum lagi malapetaka ataupun kesulitan yang datang hasil daripada tidak mengamalkannya. Belum lagi yang itu. Tak dapat mengamalkan itu sudah satu malapetaka. Itu satu daripadanya, ya. Hasil daripada tidak dapat melaksanakan itu, hasil daripada
malapetaka tidak dapat mengamalkan itu, dia datang pula malapetaka lain. Maka timbullah kecacatan dan keruntuhan di dalam masyarakat, ya. Banyaknya gejala-gejala vandalism umpamanya, banyaknya gejala-gejala buruk, ya. Macam juga kita kata besar malapetakanya kalau sesebuah negara itu sangat banyak maksiat dan kemungkaran. Contoh, kalau setengah orang fikir, apa malapetakanya? Mereka nak berkaraoke, mereka nak pergi menari, minum arak dekat disko, minum lah, tak ada apa pun. Jangan minum arak, mabuk, bawa kereta, accident. Itu baru malapetaka dia kata. Kalau setakat mereka nak berhibur, begitu begini, nak buat maksiat tu, tak ada malapetaka apa. Itu dia pun suka, lantak situ. Mungkin orang fikir begitu. Ya. Sebenarnya, banyaknya kemungkaran tu dah malapetaka. Ini. Ya. Kalau kita nak ambil contoh yang mungkin lebih kecil dan lebih mudah kita faham. Contoh, ya. Orang ni ada 5 orang anak. Contoh. Ya. Dalam 5 orang anak ni, ada seorang anak ni tak nak sembahyang. Ya. 4 orang mau. Seorang tak mau. Dengan tak nak sembahyangnya, tak mau dengar cakapnya. Nak kata dia mencuri, tak. Dia ngaco orang, tak. Dia menipu orang, tak. Dia perangai dia je buruk. Kalau ikutkan bapa tu, tak apalah, janji dia tak kacau orang tak kacau lah. Kita tak apa lah. 4 lagi ni okey. 1 je macam tu, tak apa lah. Ya? Mungkin ada orang yang berfikiran begitu. Tapi bagi kita yang duk mengaji ni, mungkin kita fikir, aku dia kata, aduhai, bahala betul lah. Seorang anak aku dia tak mau sembahyang, degi apa semua. Pelik lah seorang ni. Bahala betul. Aku dah dalam family aku ni lah, dia ni lah satu bala bencana bagi family aku. Dia rasa begitu. Ya. Padahal dia tak buat apa-apa yang mengganggu orang pun. Makna kena dikategorikan sebagai bala bencana tak patut pun. Sebab dia tak ada buat apa-apa. Cuma dia tak sembahyang. Puasa tidak. Subuh dia tak bangun, umpamanya. Kita geram je dengan anak ni, kata bala betul anak seorang ni, macam mana boleh jadi macam ni seorang. Nampak tak? Benda tu saja sudah dilihat sebagai satu malapetaka. Belum lagi hasil daripada itu dibuat onar di luar, menyebabkan orang lain marah dengan kita dan sebagainya. Belum lagi, bukan pasal begitu. Dia sahaja itu sudah satu malapetaka. Dia macam tu, ya. Jadi meninggalkan ajaran kitab ini, ya, adalah satu malapetaka, ya. Sebab mentaati atau mengikuti ajaran kitab itu sebenarnya adalah suatu kejayaan, ya. Banyak lagi sebenarnya contoh-contoh lain lah kalau kita nak buat, ya. Contohnya macam berjaya mentaati peraturan, itu sudah satu kejayaan. Adakah mentaati peraturan tu kita akan, kalau dapat naik pangkat contohnya, dapat naik gaji, dapat ada anugerah cemerlang ke, itu satu bab lain pula. Itu kejayaan lain. Boleh ikut tak ikut peraturan? Buat peraturan syarikat ni 60% pekerja tak nak ikut peraturan tu. Sebab peraturan tu pada demo mungkin tak sesuai. 40% ni gagah lah boleh ikut. Contoh, kita kata, itu sudah satu kegagalan. Mengikut peraturan. Tak boleh ikut peraturan tu satu kegagalan. Sedangkan tak ikut peraturan tu pun mungkin production syarikat tu tetap sama juga. Kalau ikut peraturan betul tu pun sama juga productionnya. Jadi bukan cerita production itu, cerita ikut saja dah berjaya. Dia macam tu, ya. Okey. Jadi dia kata agama Allah ini sangat bagus kerana dasarnya adalah tauhid yang tulen dan lain-lain rukun iman. Tuan-tuan, dia pergi ke situ. Pergi ke mana? Dia pergi ke situ. Ya. Menauhidkan Allah dan
menanamkan rukun iman. Itu sebenarnya adalah suatu perkara yang penting di dalam sesuatu masyarakat, untuk masyarakat itu dilihat berjaya mengikut ISO Islam. Ya. Negara barat yang maju, yang tidak ada Islam sebagai apa-apa dasar negara dia, dan rakyatnya juga tidaklah menjadi orang-orang yang beriman. Walaupun negara itu maju, tetapi mengikut perspektif Islam, dia adalah negara yang gagal. Dia macam itulah. Ya. Apa sebab dia dikatakan gagal? Sebab Islam tidak melihat kehidupan ini hanya di dunia. Itu Islam. Ya. Kalau kita tengok kehidupan ni dunia je, kita dengan orang kafir tu lebih kurang lah tu. Ya. Setengah agama lain pun dia fikir juga lepas mati pun. Ya. Ada juga fikir lepas matinya, walaupun sebenar benda tu dia satu yang tak betul. Sebab mana betul agama demo tu. Kan? Tapi ada juga mikirnya lepas mati tu. Jadi kita kena fikirkan dua itu. Ya? Macam sebuah keluarga yang sangat berjaya. Ya? Bapaknya seorang pensyarah umpamanya, maknya seorang guru besar umpamanya. Hebatlah tu. Anaknya pula bersusul, seorang ni engineer, seorang lecturer, seorang doktor, seorang kontraktor. Begitulah, hebat-hebat. Ya? Tapi keluarga tu tidak mengamalkan Islam. Sembahyang tidak, puasa tidak. Ini. Kemungkaran tu pada dema, janji jangan jadi jenayah undang-undang negara, jalan, tak ada masalah. Contoh begitulah. Agak-agak keluarga ni berjaya ke? Daripada perspektif dunia, berjaya lah. Anak dia semua berjaya-berjaya kot. Kalau sekali raya cuti balik, tengok kereta dema tu dia. Panjang lonjong-lonjong keretanya balik. Ini. Kereta yang ada di rumah tu dah lonjong-lonjong dah, balik pun lonjong-lonjong juga. Handai-handai semua. Berjayalah dunia. Tapi sembahyang pun tidak. Adakah dia berjaya? Kita kata itu berjaya dunia je lah. Akhirat out lah. Mana pula begitu? Ini maksud dia. Ya. Sebab kalau nak kata berjaya dalam Islam, dia mau dua-dua. Ya. Dua-dua tu maknanya termasuklah akhirat itu. Dan mengambil berat tentang akhirat adalah salah satu kejayaan. Ya. Bila Allah kata wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah sebanyak-banyak kurniaan Allah, ya, untuk dibawa ke negeri akhirat. Maknanya ibtiraq ni bersungguh-sungguh mencari benda tu untuk dibawa ke negeri akhirat. Ya, mana akhirat tu kena sungguh-sungguh, kena dikejar. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa, kata Allah. Wala tansa, dan jangan lupa nasibaka minad dunya, nasib kamu untuk hidup di dunia. Ini benda yang Allah sebut dalam Quran. Maknanya Allah suruh kejar tu akhirat. Dunia wala tansa, jangan lupa, kata Allah. Ya. Makna dunia ni kita tak bolehlah lupa. Melupakan dunia kerana mengejar akhirat juga adalah suatu yang salah. Kerana dunia ini kita sedang tinggal. Tak boleh kita abaikan dia begitu saja. Ya, ini. Tak boleh. Tapi kalau dah terlebih sangat waraknya karang, dia dah sampai baju pun tak payah basuh, letih lah. Macam tu kan. Ini semua dunia punya ni, nak lawa-lawa sangat ni. Jangan macam tu. Allah tu cantik, dia suka yang cantik, jadi pakai je cantik kerana Allah suka. Tuan-tuan pakai baju Melayu butang penuh ni, masa pakai butang ingat, semat benar apa gaya aku ni. Pertama perasan lah tu kan. Tapi tak apalah. Pasal apa? Allah ni suka yang cantik, jadi aku biarlah pakai cantik supaya Allah suka. Selesai masalah, tuan-tuan. Yang tadi ada perasaan kata, aku ni perasaan kuat benar ni, rasa handsome, rasa smart, rasa lawa ni. Kalau kita niat dah betul,
kita pakai cantik kerana Allah tu cantik dan disuka yang cantik. Betul lah tu. Datang bisikan-bisikan tu, ketahuilah itu adalah syaitan. Ya. Dia nak kita tinggalkan kebaikan yang dah kita faham kita nak buat tu. Dia suruh tinggalkan. Caranya macam itulah. Ya. Ini. Tuan-tuan nak berjalan contohnya. Tuan-tuan pakai kemas-kemas cantik ya. Pakai baju masuk dalam, seluar cantik, kemas, pakai stokin, pakai kasut. Lawa pun ke mana nak pergi? Dia aku nak pergi bilion katanya. Pergi bilion kopi tu. Ya. Ataupun masalah, dah smart benar ni apa? Iyalah tak apalah smart. Kita tahu, kita pakai kopi tu kerana Allah tu cantik, dia suka yang cantik. Ya. Tiba-tiba ada lebih bisikan, kamu ni perasan handsome benar tu pasal kopi ni pakai beria benar. Ya. Bisikan tu datang. Maka kita pun meninggalkan pakaian yang cantik yang kita mampu pakai itu, contohnya. Ya. Sebenarnya tuan-tuan, bisikan itu sebenarnya adalah tidak baik. Ya. Sebenarnya orang yang begitu tu lebih perasan lagi bila dia meninggalkan. Ya. Apa sebab? Sebab orang yang dia rasa dia tak berapa nak cantik, maka dia suka menyantikkan dirinya. Sebab dia tahu dia tak apa cantik, dia tak apa handsome, dia tak apa lawa. Tapi kalau dia perasan dia lawa, aku ni memang handsome dah, pakai selekeh pun nampak handsome, jangan takut katanya. Jadi pakai seluar pendek, pakai baju singlet, pergi pakai slipper pergi pekan. Ya. Pasal dia perasan dia dah handsome. Terus dia pakai kopi tu. Tapi kalau dia rasa dia tak apa nak handsome, dia pakai lawa. Gitulah sepatutnya kan. Jadi yang pakai selekeh tu lagi perasan sebenarnya. Daripada pakai elok lawa tu. Ustaz kopi tu cakap ustaz kopi tu ke gaya bila keluarnya? Tuan-tuan janganlah tanya saya, susahlah nak jawab kan. Nanti bila terjumpa boleh kita bukan begitu. Tapi janganlah waktu ngajar ni tak jumpa lah kopi tu kan, waktu lain. Begitu. Ya. Maksudnya apa? Kita ini dengan ajaran Allah itu, itulah perkara yang kita kena faham ya. Dapat mentaati itu adalah satu kejayaan. Ini. Cuma nak mentaati itu kadang ada yang faham, ada yang tak faham tu kadang masalah ya. Baik, umat manusia dia kata memerlukan wahyu Allah supaya dapat menghindarkan mereka daripada kesesatan dan memimpin mereka supaya kembali kepada jalan yang benar yang boleh membawa kepada kesejahteraan baik di dunia dan akhirat. Dia kata apa? Wahyu Allah ini menyelamatkan kita daripada sesat, memimpin kita kepada jalan yang benar yang boleh membawa kesejahteraan dunia dan akhirat. Tuan-tuan, memang agama bila diamalkan, dia membimbing kita untuk kita mendapat sejahtera yang sebenar-benar sejahtera dan juga kebaikan, bukan sahaja di akhirat. Di akhirat insya-Allah tuan-tuan kita ikhlas, insya-Allah tak ada masalah. Ya. Masalahnya di dunia ni apa kita dapat? Tu. Hakikatnya ajaran agama itu dah memberi kita kebaikan dan kesejahteraan, dunia dapat dah. Ya. Dunia dah dapat. Balik macam tadi, ya. Dia kata ajaran agama itu ialah menauhidkan Allah dan mempercayai segala rukun iman. Apa itu yang penting? Patut kalau kata kita kena bekerja keras untuk mencari duit, mencari rezeki, kita kena jujur supaya kita lebih dipercayai, kita kena begitu, kita nampaklah dia punya macam usaha tu. Ya. Ini dia kata kejayaan itu ialah bila kita menauhidkan Allah dan juga mempercayai rukun-rukun iman. Macam mana dia boleh ke situ? Ini. Hakikatnya tuan-tuan, itulah benda yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Ya, ini. Bila itu kita dapat hayati dengan sebaik-baiknya, ya. Rukun-rukun iman itu, menauhidkan Allah itu, kita percayakah tidak? Ya. Sebenarnya Allah itulah yang sebenarnya akan memberi segala-galanya kepada kita. Segalanya yang kita dapat itu diberikan oleh Allah. Ya.
Contoh mudah. Allah kata fa inna ma'al usri yusra. Ya. Maka sesungguhnya bersama-sama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulang 2 kali. Ya. Kalau kita mendapat kesulitan, ketahuilah bahawa Allah akan menyertakan kesulitan itu dengan kemudahan. Ya. Masalahnya, kita percaya ke tidak? Itu persoalan. Ya. Kalau kita tidak percaya, kita gagal. Nampak? Percaya benda tu saja ke dah jadi satu kejayaan? Ya. Yakin dengan ayat Allah itu sudah satu kejayaan. Kenapa pula dia kata begitu? Sebab innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mungkir janji. Ya. Artinya, kalau kita yakin itu dan itulah benda yang Allah sebut, pasti benda tu akan jadi. Ini. Syaratnya, kita kena yakin. Kalau tak yakin, ini ayat Quran ni, aduh, aku bukan tak percaya dia, tapi aku tengok banyak benar yang tak jadi pun. Contoh, memang dia tak yakin contohnya. Maknanya kamu tak usah fikirlah kamu nak dapat apa yang Allah cerita dalam Quran tu, pasal kamu tak yakin pun. Ya. Maka Allah maknanya berhak untuk tak bagi kamu pasal kamu tak yakin pun. Tapi bagi yang yakin dengan apa yang Allah sebut, di situlah Allah akan memberikan apa yang dia nak beri. Jadi keyakinan tu satu kejayaan dah. Dapat hasil daripada yakin tu, itu satu bab lain. Nampak? Dia begitu. Ya. Jadi bila kita betul-betul beriman dengan Allah, dengan rukun-rukun iman, dan kita mengikut apa yang diajar oleh agama, sebenarnya kita akan terpimpin untuk mendapat kesejahteraan. Ya. Dan kebetulan pulanya sejahtera tu tuan-tuan, satu benda yang perlu kita faham pula. Gitulah pulanya. Ya. Ya. Seperti kita kata ikut Islam kita selamat. Saya dah sebut pernah dulu, ya. Ini. Bila kita katalah bawa kereta ikut Islam, cara Islam, kita akan selamat. Kita bawa kereta ikut cara Islam, tiba-tiba aksiden. Macam tang mana betulnya ayat? Nampak? Di sini kita kena faham maksud selamat tu apa dalam Islam. Sebab kalau kita ambil selamat itu atas maksud duniawi, di situlah kita telah meletakkan satu benda itu silap yang bukan pada tempatnya. Habis itu kalau kita bawa cara Islam, tak tentu juga selamat. Kalau cara Islam, selamat. Ya, garanti selamat. Atau kalau aksiden juga, sebab aksiden tak mesti tak selamat. Begitu pula dah. Kalau aksiden mati pun selamat. Situ pula dah. Apa selamatnya kau dah mati? Ya. Fahamkah tidak? Kalau kita memandu mengikut cara Islam, kita selamat. Selamat itu ialah selamat daripada kemurkaan Allah. Itu maksud dia. Kita pandu cara Islam, kita selamat dalam perjalanan pergi dan balik itu daripada kemurkaan Allah. Ya. Walaupun pergi balik selamat, tapi kalau sepanjang dalam kenderaan itu, dalam perjalanan itu, dalam kereta itu penuh dengan kemungkaran dan maksiat, pergi balik tak ada aksiden, tak ada apa, perjalanan itu tidak selamat. Tuan-tuan, dia dipenuhi dengan kemurkaan Allah, tak selamat perjalanan itu. Ya. Itu sebab ikut Islam kita selamat. Selamat tu selamat daripada kemurkaan Allah. Walaupun kita aksiden, kita tidak dimurkai oleh Allah. Walaupun kita mati, kematian kita tu kematian yang Allah terima dengan baik. Itu yang kita nak sebenarnya. Kan begitu. Kalau kita mati sekalipun, kita selamat. Sebab kita tidak dimurkai oleh Allah. Itu maksud dia. Baru namanya ikut Islam, kita selamat. Tentang sini yang kita kena faham ni. Sebegitu juga sejahtera tu. Ya.
Sejahtera itu tuan-tuan, hakikat sebenarnya ialah memiliki jiwa yang sejahtera. Macam mana pula jiwa sejahtera ni, macam mana pula? Jiwa yang tenang. Ya. Jiwa yang sentiasa mendapat kebahagiaan kerana sentiasa mengingati Allah. Tu. Ya. Tuan-tuan, ketenangan tu sangat penting. Ya. Kalau orang yang tidak ingat Allah, ya, jiwanya tidak tenang. Katalah contoh orang ni kedekut. Tai hidung masin. Ya. Belum le tahap pahit lagi. Ada yang jenis tahap pahit punya. Itu jenis susah tu. Itu ini masin ni je baru. Ya. Jenis kedekut. Ya. Walaupun nampak dia tu steady, hakikatnya jiwa dia tidak tenang. Pasal pantang dia minum di kantin atau di kedai atau di warung, dia tak boleh tengok orang yang dikenal. Dia akan susah hati. Boleh? Boleh ke kita sentiasa minum di mana-mana, kita tak nak jumpa orang yang kita kenal? Pasal saat lagi dia Assalamualaikum, saat lagi terbang aku Syawante ke roti canai sekepin mesti terlebih bayar macam ni. Pasal tai hidung udah masin. Nampak? Jadi bila dia ada sifat itu, jiwa dia tak tenteram. Ya. Ini. Jadi tuan-tuan, itulah perkaranya. Ya. Sangat tak tenteram bagi dia. Itu belum lagi member umum. Kita ada kawan kita ni dah nak tukar ke jabatan lain, dia kata kita nak buat collection lah sikit. Untuk buat majlis perpisahan. Allah, collection pula. Aku rasa bulan lepas dah ada collection satu. Ni collection lagi. Ini ni. Dia akan jadi susah hati. Dia akan susah hati. Ya. Pasal apa? Pasal dia kedekut. Ini. Ya. Jadi tuan-tuan, orang yang begitu itu adalah orang yang sebenarnya dia tidak ada kesejahteraan jiwa. Ya. Ini. Dia tak ada kesejahteraan jiwa. Macam juga orang tu dapat gelaran datuk. Orang tak panggil datuk, dia rasa terasa hati. Dia rasa macam nak marah. Allah, kalau satu dunia panggil datuk pun, kamu selamat ke soal kubur tu? Persoalan. Kan? Ada ke? Malaikat, elok sikit, saya ni datuk kot. Boleh sound gitu? Kena cepuk awal lagi harui. Kan? Tak ada benda tu pun. Kau nak panggil, panggil. Tak nak panggil, sudah. Gitu ya. Ini. Atas sebab itulah tuan-tuan, saya punya hatilah kan. Sebab itu bila saya dengar ceramah tuan, saya tak boleh dengar kalau ustaz tu gelar dirinya ustaz atau ustazah tu gelar dirinya ustazah. Awak benar pada saya. Kan? Tak boleh. Ini ustazah nak pesan pada pendengar semua. Kalau kamu ustazah sekolah ngajar budak, tak apa. Itu patut. Ini ustaz nak pesan. Jangan ada yang malam ni pergi keluar bilik lepas pukul 10. Ustaz tak nak macam tu. Tak apa, pasal student, pelajar. Tapi kalau sama kita, tuan-tuan, ini ustaz nak pesan dengan tuan-tuan je. Allah, bagus benar ke aku pun. Nak gelar diri kita ustaz kan. Orang panggil ustaz tak apa, orang panggil kita datuk pun tak apa. Kan? Saya pun ada orang panggil saya datuk. Kan? Panggil aku datuk, pasal dia kata muka macam muka datuk. Suka hati kamu lah. Kan? Tapi kita tahulah, kita pun sedar lah. Kamu panggil aku datuk, tak apa, tak lama lagi datuk juga. Dia dapat anak beranak, dapat cucu datuk juga kan. Ini. Bukan itu. Ya. Jadi di sini, kalau maknanya daripada satu sudut, kita janganlah terlampau orang kata jiwa tu tak sejahtera bila dapat sesuatu, orang tak panggil kita terasa penuh hati. Jangan. Itu jiwa tak sejahtera namanya. Jiwa sejahtera ni tak ada masalah. Ya. Maknanya bila kita dapat, alhamdulillah. Kalau kita tak dapat pun kita tak ada masalah. Ya. Dia begitu. Macam orang kedekut tadi lah, tengok orang datang, lama kenal pula dia ni datang dekat aku dia pula dah. Dia leceh lah. Tengok pula orang tu, budak ni bawa buku kecil ni, dia minta derma pula ni, dua aku ni. Dia susah hati ya. Pasal dia tak sejahtera jiwa dia. Ya. Cuba tengok dari jauh. Panggil, dek sini. Ngapa dia? Ini saya ada wakaf ke apa kan. Kadang-kadang kita tak setuju benda tu. Kan? Tapi kerana susahnya budak ni, kerana susahnya orang tu, mungkin kita lebih baik nasib daripada dia. Kan? Tak apa, saya tak nak beli. Tapi saya nak bagi RM5. Nah, ambil RM5 ni untuk kamu, jangan masuk dalam tu pula. Oh, kira dia salah lah pula dia punya
dia punya prosedur dia. No. Syarikat tak boleh paksa orang tak boleh bagi anak buah dia. Tak boleh. Tak boleh larang orang nak bagi. Jangan dia tak jual produk dia jual lah. Tapi kita nak bagi personal kat dia, apa masalah? Syarikat nak sapu juga. Itu syarikat sudah zalim pada pekerja dia. Bagi dengan dia. Contoh begitulah kan. Orang jiwa sejahtera. Jumpa kawan dia kat jauh. Oi, mari sini, mau kita minum. Seorang ke? Ada lagi seorang. Panggil. Ya. Pasal kita nak belanja dia minum. Jiwa tu gitu. Orang punya dia yang belanja kita. Selamat. Boleh jadi juga kan. Tapi hati itu sejahtera. Nampak? Ya. Okey. Hidup berbaik-baik sesama agama, terselamat daripada perbalahan dan permusuhan yang boleh melemahkan manusia itu sendiri. Ya. Ikut agama, kita tidak ada berbalah dan tidak bermusuh sebenarnya, pasal jiwa kita sejahtera ni tadi. Kedatangan Islam untuk menerangkan agama menerangkan kebenaran agama Tauhid tulen yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Daud, Zulkifli, Musa, Isa dan lain. Kesemua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tersebut membawa ajaran Tauhid dan mempercayai hari kiamat, syurga, neraka, malaikat dan sebagainya. Ya. Firman Allah. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami juga telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu, wahai Muhammad. Lalu syaitan memperelokkan pada pandangan mereka yang engkar akan amal-amal mereka yang jahat itu. Maka dialah menjadi pemimpin dan penolong mereka pada hari ini, dan mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ya. Ayat ini jelas orang yang meninggalkan ajaran agama dan perasan dia buat benda yang baik, buat benda yang betul, ketahuilah bahawa itu adalah syaitan. Ya. Macam saya kata tadilah, kita tahu Allah tu cantik dan suka dia cantik, kita pun nak pakai je cantik. Bukan pasal nayang kat orang, pasal kita nakkan Allah tu suka kita cantik. Dia bisik pula, kamu kopi ni gaya macam le, kamu ni handsome benar, hebat benar. Kita pun tinggalkan. Ketahuilah sebenarnya itu adalah bisikan syaitan. Ya. Kalau yang nak kita buat tu benda baik, kita teruskan. Itu je betul. Pasal itulah ajaran agama, dan bila lama-lama kita ikhlas, kita akan dapat kesejahteraan itu, tuan-tuan. Ya. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, pengajian kita malam ni setakat itulah dahulu. Ya, ada tak apa soalan gambar? Tak ada ya? Ya Allah tuan-tuan ya, saya kena hentikan pengajian ni sebabnya dah masuk waktu. SOP lah kononnya, ya tak? Sebenarnya saya nak kena menempuh satu roadblock di Tanjung Tualang. Jadi agak jauh. Jadi untuk melogikkan cerita saya ni balik masjid, saya tak boleh lewat no. Jadi saya kena minta diri dululah ya. Kebetulan saya mudah jamakkan solat tadi ya. Sebab sekarang lambat benar balik masjid apa benda dah. Lewat benar aja susah saya nak jawabnya kan. Jadi nak ngelakkan daripada dia banyak menurut tanya, saya kena minta diri dulu ya. Jadi setakat itu malam ini, minta maaf banyak kalau sepanjang cerita saya ada yang menyinggung tuan-tuan perempuan ataupun terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu taala, dan yang berbentuk kelemahan dan nafsu saya sendiri sekian dah dulu. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.